nak buat descendant ke, kita nak buat descendant dengan decrease dengan increase, okey, indent, okey. Increase indent. Ni kalau kita buat karangan lah, okey. Ini kita nak buat title, okey. Kalau kita nak buat title, kita buat heading dia lah. Heading, okey. Okey, heading, kita jadikan head, okey. Heading untuk kepala tu, kepala kita punya modul, okey. Ini adalah yang biasa, okey. Yang ni adalah yang biasa kita tengok dalam kita punya Word, Excel, okey, yang biasalah. Okey, saya okey, kalau tak ada saya pergi ke bahagian insert. Okey, insert ni ada macam-macam ada dekat sini. Okey, jadi apa yang kita boleh buat dekat insert ni? Okey, dekat insert ni macam ada button undo. Maksudnya kita boleh undo baliklah. Undo balik kalau kita terdelete ke, okey, kita nak padam ke, okey, tadi kita buat heading, okey, kita tak nak, okey, kita tak undo balik, okey. Ini table. Okey, table ni kita boleh pilih berapa banyak size table, berapakah size table yang kita nak. Okey, dia paling besar adalah 10 kali 8. Okey. Okey, dia paling besar je. 10 kali 8. Okey, jadi cuba kita pilih size table yang kita nak. Okey, kita nak gerakkan, boleh tuan-puan dah salin, tuan-puan nak gerakkan dia, pergi dekat mana-mana bahagian yang tuan-puan nak tu, pastikan ada arrow, dia ada 4 bahagian arrow tu, okey. Bila ada 4 bahagian arrow tu, tekan, jangan lepas, okey, lepas tu alihkan. Kat mana yang tuan-puan nak alihkan? Okey, benda-benda tu, okey. Kita contoh, okey, ni kita ada table. Okey, table ni, okey, kita buat bilangan nama, nombor pendaftaran. Okey. Nombor pendaftaran. Okey. Jadi apa yang kita boleh okey, macam biasa kalau kita nak warnakan, okey, warnakan table ni, kita boleh warnakan background dia, macam highlightkan dia. Okey, tuan-puan highlightkan dia, lepas tu klik, dia akan automatik keluar ribbon kecil-kecil ni. Okey, jadi ada ni background color. Okey, boleh tukar background color dia. Okey, tukarlah background color dia, nak warna apa? Warna hijau. Okey, boleh je. Okey. Tak kisah apa-apa warna pun, okey. Jadi kalau ada titik 3 ni, kita tengok dekat titik 3 ni ada apa? Okey, ada boleh delete. Okey. Okey, kalau nak tambah table dia macam biasa, okey. Nak tambah dia macam dekat bila kita dah klik kanan tadi tu, bila keluar ribbon tu ada titik 3 ni, kita klik, kita cari table, lepas tu kita ada insert. Okey, ada insert above, ada insert below, insert left, insert right, sama macam kita buat dalam Word ataupun Excel kita. Kita nak delete pun boleh, kita nak delete row pun boleh, kita nak delete column pun boleh. Okey, kita try masuk insert above. Okey, dia akan masuk dekat mana? Okey, dia akan masuk dekat 3. Sebab apa dia 3? Sebab kita highlight tadi 3. Okey, kita highlight 3 row. Jadi sebab tu dia akan tambah 3 row dekat situ. Jadi kalau kita nak tambah satu, kalau kita nak tambah kolom lah kan, itu row kan, kita nak tambah kolom. Okey. Okey, kita klik, ambil satu kolom ni. Okey, kita klik kanan. Okey, klik kanan pun boleh, table. Okey, kita klik table, kita cari, kita nak tambah left or right. Insert left or right, kita nak insert left. Okey, kita insert left, jadi dia tambah satu lagi kolom. Okey, dia tambah satu lagi kolom. Jadi kita tambah sinilah. Kita tambahlah, kita buat apa, jantina. Okey.
Okey, yang ini untuk table. Okey, sama macam sama macam kita dah tengok dekat Word. Okey. Kalau kita highlight, ribbon akan keluar. Kalau ribbon tak keluar, jangan takut. Tuan-puan klik kanan je. Okey, klik kanan dia akan keluar balik. Dia akan keluar ribbon-ribbon ni banyak-banyak. Okey, boleh pilih lah. Okey, paste ke, okey, translate ke, apa-apa sajalah yang tuan-puan nak buat kat situ. Ini untuk table. Okey. Okey, untuk table. Okey. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk apa beza file dengan print out. Okey. Okey, file ni kita nak masukkan file kita dalam kita punya nota. Okey, contoh contoh saya nak masukkan saya nak masukkan okay. Jadi saya nak masukkan latihan. Okey, kalau file ni, okey, file, okey, kita klik file tu. Okey, tuan-puan cari, okey, tuan-puan cuba cari file apa-apa saja jenis file. Okey, contohlah saya ambil file Excel saya ni saya ambil file Word saya. Okey, saya klik. Okey, tuan-puan boleh test lah. Tuan-puan klik exercise apa-apa saja jenis file. Okey, saya pilih Word. Okey, saya try Word. Saya nak masukkan. Okey, dia kata, okey, OneNote can insert exercise flow chart answer dot try open in another apps to make sure the file isn't damaged. Okey, kadang-kadang masalah ni berlaku dalam saya akui kadang-kadang saya bila saya nak insert tu dia tak boleh nak insert. Okey, ada masa dia boleh, ada masa dia tak boleh. Okey. Saya test lagi Okey, yang ini saya nak test juga Word saya masuk. Okey, tengok ada setengah dia boleh bila kita nak insert tu sama ada kita nak insert attachment ataupun print out. Kalau kita nak insert attachment, apa beza insert as attachment? Okey, kita insert attachment, dia akan keluar file Word tu. Okey, jadi kalau kita nak tengok, kita kena double click. Okey, kita kena double klik baru dia boleh buka file tersebut. Okey, dia boleh buka file yang inilah yang kita attachkan tadi tu. Okey, itu maksudnya kalau kita buat file attachment. Okey. Okey, kalau kita buat file attachment lah. Okey, kalau okey saya tengok kita buka tadi yang kita file exercise tadi tu. Okey, lambat sikit. Okey, jadi itu kalau kita buat attachment. Kalau kita file, okey kita tengok balik semula. Okey, file. Okey, kejap. Okey, saya pilih kejap. Okey, saya pilih lagi sekali yang tadi tu. Okey, saya pilih exercise flowchart tadi tu. Saya tekan okey. Saya tekan okey. Okey, saya pilih print out. Okay, insert as print out. Okey, saya tekan. Okey, daripada Word tu diubah kepada PDF. Okey, dia terus kepada PDF. Okey, jadi itu beza dia. Okey, kalau kita buat file ni, kalau kita pilih yang tadi tu sama ada attachment ataupun print out. Kalau attachment dia hanya keluar attachment file saja. Kalau print out dia akan keluar, dia akan ubah daripada Word tu pergi kepada PDF.
Dia akan convert lah. Maksudnya dia akan convert kepada PDF. Itu adalah file. Kalau print out pula, print out adalah print out mesti kalau print out dia mesti file tu di dalam bentuk PDF. Dia dah tulis dah insert print out from PDF. Okey. Jadi kalau print out ni kena file yang bentuk dalam PDF, tak boleh lain daripada PDF kalau print out. Okey, sekejap. Okey, tadi sekejap. Okey. Ni itulah kan nampak juga kan kadang-kadang dia boleh, kadang-kadang tak. Dia kadang-kadang saya pun dia kena banyak kali try lah. Okey. Yang ini adalah dalam bentuk kalau print out memang dia akan baca file dalam PDF. Tapi mostly tuan-puan, kalau mostly kalau dalam OneNote ni, kalau nak lagi senang kita save dalam bentuk PDF lah. Sebab dia akan mudah nak baca lah. Okay, berbanding kita daripada Word tu kita pergi kepada nak convert kepada print out pula. Okay, jadi pastikan seelok-eloknya, secantiknya adalah kita savekan, kita dah convert siap-siap kita punya Word tu ataupun Excel kita tu dalam PDF. Okay, jadi bila buat dalam PDF ni senanglah. Jadi bila kita besarkan sini, bila kita tunjukkan student kan, kita pilih je pen apa yang kita nak, lepas tu kita conteng. Okey, dia kata evaluate the following. Okey, berapa? Contohlah kita bagi yang ni 3 jawapannya. Jadi kita tunjuk X sama dengan 14 bahagi 3 darabkan dengan 5. Okey, mana kita nak selesaikan dulu? Sama dengan 14 bahagi 15 contoh. Okey, dapat berapa? Okey. Macam itu. Okey. Jadi ada juga ada juga yang kita boleh daripada sini, yang ini adalah contoh print out lah. Yang ini adalah contoh print out. Yang tadi saya ajar contoh macam dia print out. Yang ini adalah bila tuan-puan besarkan skrin tu, kita boleh ada pilihan pen lah kat atas tu. Okey, ada banyak pilihan pen. Yang ni pemadam. Okey, eraser boleh padam lah. Okey, maksudnya kalau tak ada pen tu, highlightkan dia, dia akan padam kat situlah. Okey, kalau ada pen dia tu, tuan dekat belakang pen tu boleh guna untuk padam. Okey, yang ni fungsi dia highlight. Okey, ini highlightkan, kalau kita ada ni kita highlightkan dia. Kalau kita pilih warna kuning tu kita highlightkan dia, pen highlight. Okey, ini pen warna rainbow. Okey, jadi kita boleh pilih warna rainbow lah kat pen ni. Okey, ada macam-macam jenis pen lah. Okey, jenis type of pen, ada pencil, pen dengan highlighter. Boleh pilih lah jenis. Okey, yang ni shape dia apa? Nak pilih shape, pilih apa? Shape jenis line ke, basic shape ke, apa-apa shape lah. Yang ni ruler. Okey. Kalau jenis tak boleh, kalau kita jenis tak boleh nak tulis lurus kan, kita boleh ada ruler ni lah. Okey, ruler ni, okey, tegakkan dia. Okey, tegakkan dia, kita boleh tulis kat situ. Okey, jadi maksudnya kita ada basic line lah. Okey, dia akan ada dekat situ. Itu ruler lah. Okey, itu boleh nampak bila kita besarkan skrin ni. Okey, ini adalah itu adalah contoh untuk file dengan print out. Ada nak tanya? Apa beza file dengan print out? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Puan. Saya nak tanya pasal data. Kuat tak data? Kalau pelajar dia pakai apa? Yang Teams ni. Dia pakai yang ini compare dengan Google Meet ke, compare dengan Webex ke, data mana yang kuat?
Maksudnya kalau sebelum ni biasa diorang pelajar ni suka pakai Google Meet sebab datanya tak kuat sangat. Oh, okey. Sebab saya tak ada budak pelajar komplain pula dengan saya. Kejap, saya tak cuba tanya Suhana atau Azlina ke boleh jawab ke? Boleh. Ada pelajar macam mana ya? Assalamualaikum Puan. Kalau saya boleh respon, dengar tak Rin suara? Dengar. Setakat ni lah kalau student, kalau teams kalau team setakat ni student tak adalah kata kebanyakan, saya kata majoriti. Tapi kalau kalau student punya data bermasalah tu memang bermasalah daripada awal lah. Tapi kalau secara puratanya, majority of the student kalau untuk mengikuti kelas melalui platform Teams tu tak ada masalah lah. Tapi kalau yang memang lokasi pelajar sini bermasalah, memang tempat dia line tak kuat, yang tu saya consider bukan guna Teams je, guna apa-apa platform pun memang slow kalau dengan pelajar tu. Tapi kalau untuk penggunaan itu Teams, kalau OneNote saja, dia tak makan data Puan, sebabnya dia lebih pada tengok, scroll, bila part pelajar lah. Yang banyak pakai data sebenarnya kita. Sebab kita kena buka serentak team beserta dengan OneNote. Kadang kita nak buka Windows lain pula. Yang itu saya rasa berbeza. Kalau compare kita dengan pelajar, pensyarah lebih perlukan banyak lah. Okey, terima kasih. Ada soalan ke daripada Cik Saiful Bahari? Angkat tangan tu. Ada soalan? Ada soalan ke Cik Saiful? Ada. Ya. Boleh dengar ke? Boleh. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, ni tanya dekat Puan Azrin lah. So saya ada dua soalan sekarang ni, saya tertanya-tanya. Yang pertama sekali, sekarang dalam ruangan ni kita guna sekarang ni, yang kita tu ni, yang kita conteng-conteng ni, pensyarah conteng, pelajar boleh join sekali ke dalam ruangan sekarang ni? Oh, kalau yang ruangan sekarang ni pelajar tak boleh join. Yang boleh join dekat collaborative space saja, Cik Saiful. Alright, itu soalan. Okay, terima kasih. Soalan pertama. Soalan kedua, saya nak tengok yang Azlina dengan Suhana tu, kalau buka nanti, itu kita panggil dia section kan? Ini ruang section untuk student lah. Pelajar kan? Okay. So, sekarang ni dalam section tu dinamakan apa tu yang ada exercise, PBE, itu panggil apa? Ini kita panggil subtopik. Kejap ya. Dalam kalau dalam Microsoft, dia datang daripada Microsoft Team kan. Okey, masa kita create dulu mula-mula tu, yang ini adalah ini adalah contoh-contoh dia lah. Kita panggil apa ni? Kita panggil macam ni. Azlina tu buku Azlina, Suhana tu buku Suhana. Dalam buku Suhana ada section macam tu, Cik. Ya. Okay, kita katalah subsection lah, senang. Subsection dalam tu. Section bagi lecturer, tapi kalau student dia punya buku dia. Okey, tak apa macam ni. Sekarang ni kita dah create tadi ada empat lah subsection tu kan, ataupun 4 platform tu, ada exercise, PBE, quiz dan juga dia kata journal. Bila kita create, kita ada kata dah 20 student akan ada tab yang sama lah. Betul? Andai kata kita nak tambah sekarang ni, boleh ke tak boleh? Nak tambah supaya 20 orang tu akan dapat, bukan nak tambah yang baru punya tab ni. Section lah. Panggil apa itu. Boleh, nanti 20 orang tu akan create. Macam mana cara dia? Dan kalau kita dah ada, contoh kita nak delete quiz, adakah 20 orang tu akan delete dia punya quiz? Boleh faham ke soalan saya? Faham. Okey, itu saja je dulu. Terima kasih. Okey. Sekejap. Soalan pertama tadi yang berkaitan dengan apa? Section. Create. Soalan pertama dah jawab dah. Dia kata Cik Saiful Bahari tanya kalau nak pelajar nak conteng tu boleh ke dekat content library ni? Tak boleh. Yang boleh conteng hanya dekat collaborative space sajalah. Okey.
Soalan yang kedua, macam mana kita, yang ni ada student ni, macam mana kita nak tambah dia punya section di bawah student ni. Okey. Sekejap. Sekejap ya. Kak Rin boleh bagi saya share tak? Saya share platform. Saya sebagai student, apa yang nampak. Okay, so boleh share? Saya tak nak tambah tu kan? Alright, so ini adalah paparan saya punya sebagai student. So dalam paparan saya, dalam kelas notebook lah, ini saya buka daripada Teams. So ini paparan yang ada lah, yang hanya untuk saya. So maksudnya sebagai seorang student, saya cuma ada ini saja, iaitu welcome, collaboration space, content library. So dekat paparan cikgu tadi, kita ada paparan teacher only. So dekat paparan student ada ini sahaja paparan. So that's why Pak Aziz kata tadi, bila buku tu, ini buku saya seorang. So buku saya ini tidak dikongsi dengan yang lain. So bila tidak dikongsi yang lain, ini yang telah di-create lah. So nanti kalau Pak Azim tambah, so dia akan tambah dekat sini. Dia tambah add session. Mungkin cuma bila kita jawab ni, exercise yang diberi, saya nampak yang ni lah. Apa yang dia ada. Dekat content library pun saya nampak apa yang dia telah share dengan saya, tetapi saya tidak boleh edit lah untuk tadi nota kan. Sebab dia kata this section is read only. So saya tak boleh nak conteng pun. Tak boleh. Kalau saya conteng dia tak lekat. Nampak? Tak boleh sebab dia hanyalah untuk kita view. Sebagai student kita view saja. Tapi untuk cikgu, bila dia conteng sini, kita akan nampak lah dia conteng dan nota itu kan kekal. Tak boleh nak delete lah. Okay, content collaboration space tadi yang dia share dengan saya tadi itulah aktiviti latihan ni di mana saya boleh conteng lah. Okay, sekejap ya. Saya boleh conteng kat sini nama siapa, pakai mark ke, pakai jari ke kalau saya daripada okay. So ini paparan student lah, sebagai seorang student kita nampak ni je. Bila paparan seorang cikgu, paparan dia akan nampak semua tu lah. Okay. Bila saya pas balik tu, saya nak tunjukkan lah paparan student macam mana sebenarnya. Pada kita dulu kita tak nampak kan, apa yang mereka nampak. Okay, saya pas balik, boleh ke Mak Azrin? Ya, sedap. Ya, cukup complete. Ya, tunjuk lah. TV. Hello? Saya pas pada Pak Azrin balik. Boleh ke sikit? Kejap. Tambah. Okey, kejap. Okey. Sebab dia bila kita add section tu dia take time lah. Kalau kita ada 30 orang pelajar, dia nak sikit balik tambahan tu dia akan take time sikit lah. Azina nak cakap ke apa? Ada nak cakap ke Azina? Tak ada? Tak ada. Nanti untuk menjawab soalan Cik tadi, kita tunggu Puan Azrin jalan dulu. Nanti saya respon. Boleh? Okey. Sebab dia take time saya nak buat benda lah tu. Tolong cek dia. Tolong cek dia. Okey. Okey. Itu sekejap
Okey, tadi Puan Suhana dah tunjuk, okey. Soalan Cik Sarubari tadi dah menjawab ke atau masih boleh menjawab, belum menjawab lagi? Puan Suhana jelas ke pada Puan Suhana tadi? Okay, kalau tak apa, nanti kita yang jawapan tu nanti saya terangkan balik semula, tapi saya teruskan kepada picture dulu. Okey, nanti saya terangkan. Okey. Okey, saya pergi ke tab picture. Okey, untuk picture pula itu kita nak masukkan picture kita lah. Okey, saya pergi kat nota. Okey, yang ini kita nak masukkan kita punya gambar lah. Okey, gambar tu tak kisahlah daripada kamera direct ke ataupun daripada file. Okey, daripada file puan-puan boleh pilih lah daripada file mana yang nak dipilih. Okey, contoh misalnya kita letak picture dalam kita punya ni, kita letaklah gambar apa. Okey, kita letak gambar. Okey, kita letaklah gambar di dalam. Okey, kita letak gambar. Jadi okey, yang itu picture. Lepas tu daripada kamera, ini daripada online lah. Okey, daripada online boleh pilih mana-mana gambar lah daripada online, di mana tuan-puan boleh search lah. Okey, search. Contoh kita search car lah. Okey, kita nak cari gambar berkaitan dengan kereta. Okey, just kita double click. Okey, dia akan masuk dalam kita punya kejap saya nak jawab panggilan kejap. Okey, sekejap sebentar. Puan Azina ada benda ke nak boleh tunjuk ke? Kalau saya boleh respon, Puan Suhana dengar suara saya tak? Dengar. Kalau okey, saya menjawab dulu soalan Cik tadi yang tanya kita boleh saya tak pasti Cik tanya mengenai section ataupun page. Tapi saya jawab dulu pasal page. Kalau page kita boleh distribute page dan kita boleh distribute serentak kepada semua pelajar dan kita boleh delete serentak kepada semua pelajar yang kita dah distribute sebelum ni. Yang ini saya akan tunjuk esok. Tapi kalau Cik tanya mengenai section adalah proses tu berlaku masa mula-mula Cik create kelas notebook. Jadi Cik kena plan awal section apa yang Cik nak ada dekat dalam setiap buku student. Okey, saya tak pasti Cik tanya mengenai section ataupun page. Tapi kalau Cik tanya pasal page, boleh jawapan dia. Tapi kalau section, kita kena plan daripada awal masa kita create kelas notebook masa mula-mula kelas minggu lepas tu. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh dengar? Saya nak tanya berkaitan dengan section yang kita buat untuk pelajar pada kita planning mula-mula tu. Kita dah planning ada 4 folder untuk pelajar. Kita dah buat, jadi kita macam ada penambahan pelajar kan. Dalam tim kita ada tambah pelajar baru, sedangkan kita punya page section tu kita dah buat awal dah. Dia kita tambah pelajar baru tu, adakah dia automatik akan ada pada pelajar baru tu? Faham tak soalan? Faham, saya faham soalan. Faham. Boleh Cik Raismi. Dia automatik ada ke tak perlu buat untuk dia seorang? Atau tak ada. Dia macam ni, bila katalah kita create tu ada 40 orang pelajar mula-mula. Minggu ni 40 orang. Minggu depan masuk lagi 2 orang. Okey, 2 orang ni kita invite dulu dia masuk ke dalam Teams. Kelas notebook tu akan auto create untuk 2 orang pelajar ni, tetapi makan masa Cik. Kalau Cik invite dia hari ni, esok mungkin dia baru dapat OneNote tu kat dia.
Oh, dia punya space untuk belajar tu. Ya, Folder lambat. tu. Dia lambat Lambat generate. sikit. Tapi akan dapat. Sebenarnya saya nak cuba tadi kalau akaun pelajar yang kita dah buat dia punya, saya panggil folder yang untuk pelajar tu kan, folder quiz apa semua kan, ataupun section lah. Sebagai kita owner yang create kan, adakah pelajar dia dapat, adakah dia boleh delete balik tak dia punya section ataupun folder tu lah. Oh, pelajar boleh delete ke tak? Yang kita buat lah. Yang kita buat tu Maaf, Ya. maaf saya interrupt. Okay. Maaf saya interrupt. Boleh. Saya punya pengalaman pelajar tu dia boleh kacau sebenarnya. Boleh kacau. Jadinya dia boleh delete folder kecil-kecil tu. Section tu lah. Section kecil-kecil tu. Cuma kita jangan beritahu dia orang boleh kacau. Kita senyap je lah dulu. Itu pengalaman saya lah. Oh. Okey, terima kasih puan atas pengalaman. Sebab saya tak pernah lagi ada pelajar delete lah. Sebab tu saya pun wonder juga. Okay? Tapi setakat ni tak pernah lagi ada pelajar delete saya punya section tu. Tapi rupanya ada yang pernah lah ya. Suhana? Student boleh delete section. Student boleh delete section. Tetapi cik boleh lock page. Jangan bagi student kacau. Ataupun kita remind siap-siap lah. Kalau tidak memang ada tangan-tangan yang nak delete kan. Kita pun teringin nak cuba macam-macam. Remind siap-siap. Cakap dia kalau dia delete section tu kita tak dapat balik dah. Apa markah segala dia kat situ. Tak, kebetulan kita dah kursus macam ni, jadi macam Puan Suhana dah ada akaun sebagai pelajar kan. Dia cuba view dia punya, cuba dia try dia. Saya rasa macam tak boleh sebenarnya. Yang kita create kan tu saya tak boleh, pasti. Cik. Boleh. Saya try tadi boleh. Boleh. Nak lock. Nak lock kan. esok. Lock besok. Elok besok Wan. Apa nak cover? Okey, ada lagi pertanyaan? Okey, kalau tak ada, kejap ya. Saya teruskan tab yang seterusnya. Tab yang seterusnya adalah berkaitan dengan online video. Kejap saya share screen. Okey, ini adalah untuk online. Saya dah terangkan tadi pasal picture. Okey, boleh ambil dalam kita punya desktop kita ataupun kita daripada secara online. Ada 3 lah, ataupun kita terus capture kamera terus. Dan satu lagi ini online video. Okey, ini tuan-puan boleh ambil link link daripada mana-mana YouTube, pastekan kat sini. Okey, contoh kita pergi YouTube. Okey, pergi YouTube, kita pilih Okey, sesama masuk YouTube dan kita pilih apa-apa yang kita nak masukkan, kita punya dalam link kita. Okey, Puan Nazrin share screen tak? Ya, nak share screen kejap. Dia mati tiba-tiba. Okey, yang ini kita nak, kita macam ni, kita nak ambil kita punya kita nak online video. Okey, kita nak masukkan Ini ada problem. ambil link lah. Dia hang kejap.
Sekejap. Okay, kejap. Okay, kita ambil copy link tu. Okay, jadi just kita pastekan dia. Okay, tekan OK. Dan okay, sekejap. Sorry. Okay, saya turunkan ke bawah sikit. Okay. Kejap. Saya besarkan. Okay, saya letakkan dekat sinilah dia punya videonya. Okay, ini adalah video yang kita pilih daripada YouTube lah. Jadi masa kelas kita boleh terus playkan video ni untuk pelajar tengok sebelum kita mulakan kelas ke whatever ke kan. Okay, jadi kita boleh pilih boleh playkan video dan baru kita boleh mulakan kelas. Sama macam kita buat dalam kelas kita macam biasalah. Okey, kadang-kadang kita mulakan kelas kita dengan tunjuk video dulu, lepas tu baru kita mulakan kelas seterusnya. Okey, ini adalah untuk online video. Ni link. Okey, link ni adalah kalau kita nak letak link paper lah contoh Okey, sekejap. Okey, kita contoh, saya check skrin yang kosong lah Sekejap. Okey, saya pergi kat sini, saya pergi link. Okey, link kita tulis berita BH, okey, berita harian. Jadi kita ambil link berita harian. Hari. Okay, berita harian online. Okay, just kita ambil ni, kita ambil link dia, Ctrl C. Kita nak copy dia, Ctrl C dan kita masukkan dalam sini, kita masukkan address dia apa, kita insert je lah. Okay, jadi maksudnya bila kita mengajar tu, bila kita letak dekat content library ni, pelajar boleh automatic klik, dia terus dah pergi ke link yang kita dah attachkan tu. Okay. Okay, jadi itu link attachment lah, link lah. Okay, ini cara link. Okay. Okay, yang ni link, yang ni audio. Okay, kalau audio ni tuan-puan boleh rakam tapi dirakam secara live lah, bukan rakam daripada kita rekod awal. Dia tak boleh yang jenis rekod awal, dia kena rakam terus. Okay. Cuba kita klik audio. Okay, kita klik audio. Okay, yes. Okay, kita klik audio. Okay, alamak, setting saya. Privacy microphone. Alah, privacy pula. Kalau kita klik taskbar setting privacy microphone. Oh. Sekejap saya betulkan setting pula. Setting saya tak kena. Okay, tapi kalau tuan-puan boleh try masuk dekat privacy tu, dekat bahagian audio tu dan dia terus dirakam. Okey. Sekejap ya. Azina dengan Suana kejap nak betulkan setting. Tadi tak boleh nak baca. Sekejap. Okey. Oh my God. Microphone. Tak apa, mungkin tuan-puan boleh test lah dekat situ. Saya tak boleh nak tukar setting saya. Jadi boleh pergi dekat audio tu, boleh rakam. Okay, sebab saya nak kena setting, dia akan ambil masa lama sikit lah. Okay. Bertanya Puan Azrin. Ya, boleh. Okay, audio ni contohnya kalau sambil kita menerangkan kelas, kita boleh rekod audio sekali lah, maksudnya macam tu. Kan? Kemudian okey, ada lagi soalan? Satu lagi, ada pilihan untuk replay kan? Kalau pilihan untuk replay tu,
Maksudnya audio tu akan keluar sekali. Macam mana? Kalau ikut yang saya pernah try, dia akan keluar audio tu sekali lah. Oh, maksudnya dia sangat bagus kalau kita time mengajar, kita turn on audio, kemudian student boleh apply replay tu dengan suara kita keluar sekali. Begitu. Macam mana? Mungkin boleh. Saya pernah try. Jadi dia akan letak bila kita cakap tu, dia akan terus rekod kita punya suara, dan kita boleh dan pelajar memang boleh play balik semula lah. Boleh play balik apa yang kita rekod tu. Okey. Okey. Jadi sebab kalau dia rekod tu, dia rekod live, dia bukan yang kita dah rakam awal kan. Jadi bila kita dia akan ada dalam kita punya OneNote ni, kita boleh play je. Replay Okey, je. Okey. Satu lagi Puan Azrin, akan jadi berat tak? Kalau OneNote kita akan jadi berat tak bila kita ada audio tu? Setakat yang saya pakai tak pernah lagi, tak adalah berat sangat. Dia kalau berat, mungkin dia akan jadi berat bila Puan rakam rekod lama lah. Maksudnya kalau even kita bila kita rakam pun kita tak digalakkan untuk rakam dalam 20 minit jam terus kan. Betul, jam tu kan kita kena pecahkan slot kata macam tu. Jadi saya cadangkan Puan pecah-pecahkan slot lah, macam tu kan. Maksudnya sikit-sikit takut nanti bukan kita kalau lagi panjang dia akan lagi lama, nanti dia nak save, dia nak kadang-kadang kita nak nak generate benda tu, dia takut makan masa lama lah, macam tu. Jadi better kita pecah-pecah. Okey, baik. Terima kasih Puan Azrin. Sama. Okey, ni audio memang kita kena dia record live lah. Okey, seterusnya bahagian meeting detail ni, ini saya akan tinggalkan lah ya. Sebab kita fokus kepada PNP kita. Yang ni kita tak sentuh lah. Okey, yang ni simbol. Ni simbol special character dalam kita punya. Allah Akbar. Oh, sorry. Okey, maaf. Okey, tadi pasal audio. Lepas tu yang ni pasal sebelah audio tu ada meeting detail. Meeting detail ni saya tak sentuh lah macam saya cakap tadi, sebab kita nak sentuh berkaitan dengan PDP kita sahaja. Jadi yang ni saya skip dulu. Okey, jadi kita pergi ke bahagian simbol ni. Okey, simbol ni adalah simbol-simbol yang kita boleh insert dalam kita punya nota lah, kalau kita type nota kat kita ni. Dan ini equation. Okey, ini equation pada pensyarah yang ajar matematik lah. Jadi nak senangkan pensyarah yang ajar matematik, dia boleh pilih ada banyak jenis equation math dekat sini. Okey, jadi tak payahlah kena macam tadi kan saya nak buat subscript semua kan. Jadi saya buat subscript kat sini. Okey, subscript D dengan 4, okey. D dan 4. Jadi kita nak besarkan dia, just kita pergi kat sini, kita besarkanlah, okey. D 4. Ini untuk dekat equation tool. Ada macam-macam kat sini. Ni kalau nak buat subtraction, buat fraction, okey, pecahan. Okey, cikgu-cikgu math bolehlah pakai yang ni, boleh pakai equation tools ni dekat sini. Jadi dia memudahkanlah kalau nak buat nota melibatkan mathematics lah dekat bahagian equation tools ni. Okey. Ini equation. Okey, ini untuk maths. Okey. Nanti tuan boleh explore untuk equation tadi tu. Tapi dia memudahkan pada pensyarah matematik lah. Okey, satu yang saya nak tunjukkan, okey, contohlah kalau tuan-puan tengah menanda, okey, macamnya contohlah kita dah tanda 18, okey, kita nak tahu markah lah, kita pelajar tu dapat 18/20. Kita nak jadikan dia dalam bentuk 100 kan, dalam bentuk 100. Jadi tuan-puan boleh je tulis ni,
tuan-puan tulis sama dengan, lepas tu dapat je terus. Okey, dia tahu dah 18 per 20 darab dengan 100, kita dah tahu dah pelajar tu akan dapat 90 markah. Tak payah pakai kalkulator lah. Ini adalah satu fungsi yang ada dekat OneNote je lah. Contoh kan kita tanda-tanda, contoh saya tanda Azlina punya exercise ni. Saya tanda Azlina punya exercise ni. Okey, contohlah ni satu, ni sekejap ya, kalau saya nak draw. Okey, kalau saya tanda betul, ni salah. Okey, ni betul, contoh Okey, jadi kita dapat 3 per 10. Okey, 3 per 10 nak darabkan di dalam 100. 3 per 10 darab dengan 100 lah. Kita tahulah 30 lah kan, kita tahu 30. Tapi kalaulah tiba-tiba kita, okey, kalau tiba-tiba kita jam, jam dah tak boleh dah nak fikir lah ni berapa pula dapat ni kan. Okey, jadi 3 bahagi 10, lepas tu kita darabkan dengan 100. Okey, kita buat sama dengan, kita dapatlah, okey, Azlina dia dapat 30 per 100. Jadi kita boleh tulislah 30 per 100. Okey, kat situ. Ini untuk mudahkan lah. Tak payah nak letakkan kalkulator ke apa ke kan. Okey. Okey, saya terangkan tadi dekat maths tu. Okey, dekat maths. Okey, macam mana nak buat maths ni? Maths yang simple lah ya. Okey, jadi kalau kita pernah kita buat maths, okey, x, x, sekejap ingat lupa lah. Okey, 3 sekejap. Okey, 3 tambah y. 3 tambah y. Sekejap. 3 tambah tiga tambah y, lepas tu kita terus solve for y. Kita boleh dapat y sama dengan 1. Okey, dia boleh terus dapat jawapan lah. Okey, y sama dengan 1. Dan satu lagi dia boleh generate practice quiz. Okey, dia boleh generate practice quiz dia yang sebiji macam ala-ala macam soalan tadilah. Maksudnya pensyarah dia tak, kalau pensyarah math dia tak payahlah, dia boleh gunakan generate practice quiz yang ada yang saya masuk form jap. Dia terus generate dah soalan dia. Sekejap saya tunjuk soalan. Saya tunjuk dia punya tu. Contoh dia. Tak keluar. Sekejap ya. Okey, generate quiz. Okey, dia boleh bagi 3 soalan. Contoh 3 soalan. Okey. Okey, dia masuk dalam Google Form. Sepatutnya dia boleh keluar dekat tepi ni. Tak ring hang ke? Line dia ni. Hello? Suana? Dengar tak? Okey, Dengar? Dengar.
Okey, lain. Sini hujan. Sekejap, saya mungkin problem sikit. Okey, selalunya bila nampak ke skrin? Nampak? Okey, nampak. Nampak skrin tak? Ada. Hang lagi ke? Tak ada. Yang lain hang ke saya yang hang? Semua hang. Line Puan Azrin ni. Lain Puan Azrin ni ada problem. Hujan, mersing hujan. Kalau ada soalan kot, boleh tanya dulu sementara. Sementara nak ni. Tunggu Puan Azrin ni line dia clear. Ada pertanyaan tak? Assalamualaikum. Okay, boleh dengar suara saya? Boleh. Saya nak tanya, kalau apa bahan yang kita masukkan dalam OneNote ni, dia boleh tak kita print out maksudnya dalam bentuk hard copy ke? Ataupun contohnya kalau kita buat soalan lah kan, kita nak transfer ke Telegram ke? Ada tak? Puan boleh, Puan apa namanya Puan? Puan Hamidah. Puan Hamidah. Puan Hamidah. Apa yang ada dekat dalam OneNote ni, dekat setiap page saya cakap pasal page Page tu maksudnya di setiap muka surat tu kita boleh save as PDF dan kita boleh sharekan dengan pelajar ke ataupun nak jadikan simpanan kita pun boleh. Macam mana cara dia? Kita try tunjuk tak? Share screen, saya dah off tu. Sekejap saya try share screen boleh tak Puan Suana? Boleh. Sebab Try Puan Azrin ada problem internet pula ni. Okey. Puan nampak saya punya page ni, kita panggil page Okay. Ini page yang saya sebagai student tadi, sebagai student Puan Azrin. Okey, katalah yang saya conteng ni, Puan Azrin kata hantar dekat apa? Lecturer kata hantar dekat saya. Hantar dekat lecturer. Lecturer nak buat simpanan dia lah, sampel lah katalah. Okey, apa yang saya boleh buat? Saya pergi kita buat macam nak print, Ctrl P. Okey, saya tunjuk. Saya tekan Ctrl P, CTR, okey. Alamak, kat sini pula. Okey, saya tekan button Ctrl berserta plus dengan P untuk print. Okey. Ctrl P, dia akan keluar macam ni. Okey, Puan pilih print to PDF. Okay. Dia ada bukan print, dia ada save to PDF. Tak keluar pula kat sini. Betul lah. Boleh juga. Yes. Kita dulu dalam folder file ni baru kita print out lah. Ya, betul. Boleh. Okay, terima kasih. Saya nak tanya juga tentang apa save as PDF tu. Apa pengalaman saya, sometimes kita save ni dia ada image ada border yang dia tak cantik dalam satu page tu. Ada tak macam teknik bila kita nak save as PDF, macam kita punya lecture, kita punya nota nak kita ngajar tu, dia tak lari. Maksudnya dia tak separuh je pergi ke next page. Sebenarnya dia ada satu lagi cara. Kita sharekan kita punya page ni. Send copy of page pun boleh juga. Tetapi fungsi ni dia terhad kepada kepada orang yang sama dalam organisasi kita saja yang boleh dapat. Kalau kita nak sharekan kepada student dengan kawan-kawan kita boleh lah, tapi kalau nak share dengan orang luar tak dapat lah. Okey, maksudnya page ni kita boleh share dengan sesiapa lah kan kalau kita nak share dalam organisasi kita. Okey. Maksudnya page saja ataupun section boleh juga? Setakat ni kalau saya nak Puan cuba dulu nanti. Sebab saya pernah juga share cara macam ni, tapi dia dapat satu, saya punya page. Dapat satu page. Boleh. Okay, page pun dah cukup bagus sebenarnya kalau dapat share. Tapi kalau you kat sini kata send copy of page saja. Dia dah cukup bagus. Maksudnya kita tak share satu section lah.
Ya. Okey. Organisasi tu maksudnya dia punya email dot tu samalah kalau budak pakai, bukan pakai macam kita kan pakai poly kan. Kalau pakai lain, maksudnya kita tak boleh share. Dia kena domain yang sama. Domain yang sama Puan. Kalau saya PMJ, saya kena share dekat siapa-siapa yang dia punya apa tu address tu at PMJ juga. Macam tu maksud dia. Oh, maksudnya kalau kita add alias piece tu tak lepas lah kan maksudnya macam kan? Tak lepas. Kalau saya PMJ nak share dengan Polisas tak lepas. Tak lepas. Nak share dengan PMM tak lepas. Okey. Boleh share as PDF je lah kalau tak nak luar pada organisasi. Betul. Azan boleh ke? Time tadi. Harap-harap okey lah kot line saya ni. Okey. Sikit je lagi, saya nak terangkan balik semula tadi tu. Kejap ya, saya nak share screen. Okey, yang tadi tu pasal equation maths tadi tu. Okey, jadi ni 3x sama dengan 4. Jadi kita boleh pakai equation maths ni. Okey, lepas tu kita pilih section. Kita nak solve for x. Okey, dan boleh jadi juga dalam bentuk graph. Okey, kita nak solve for x, kita dapat x sama dengan 1.33 ataupun 4/3. Jadi ini ada dibagi dah solution dia. Okey. Step for solution linear equation. Ini cikgu matematik lah. Okey. Yang saya tunjukkan tadi tu generate a practice quiz. Okey. Jadi macam mana dia nak generate practice quiz? Dekat sinilah. Okey, dia generate 3. Okey. Boleh lebih, kita tukarlah. Okey, jadi saya minta generate 3 sahaja. Okey, macam saya tunjuk, dia boleh paparkan terus kita punya. Tadi line saya tak berapa okey lah. Okey, dia paparkan dah ni. Soalan-soalan yang bersesuaian. Okey, soalan yang tu solve for x. Okey, yang pelajar kita boleh uji pelajar kita lah. Dan pelajar kita boleh submit. Okey, ini adalah fungsi equation. Okey, okey. Yang seterusnya adalah stiker. Okey, stiker ni ada banyak-banyak stiker lah. Okey, kalau tuan-puan contohlah kan, kalau tuan-puan tanda kan, okey kita nak bagi pelajar kita tu, kita appreciate lah pelajar kita ni. Well done. Ini lagi tu. Itulah kita sahaja dan dengan student tu kita dah bagi pelajar kita ni appreciate lah, maksudnya acknowledge lah pada pelajar, dia dah buat kerja yang terbaik untuk untuk kelas untuk this latihan macam tu. Okey, itu adalah fungsi stiker lah. Ada banyak stiker dalam ni yang kita boleh gunakan. Contoh kita nak menanda lah, pada saya dia sesuai apabila kita menanda itu kita letak stiker lah. Maksudnya bila pelajar dia tengok balik, tengok latihan tu balik, Syarab aku buat yang terbaik, okay, good point contoh ke kan, okay, need more effort, ada banyak lagi kat sini, check your spelling, okay. Ni kalau pensyarah bahasa Inggeris kan, check your spelling, okay, great work, okay. Jadi ada banyak stiker yang kita boleh apply untuk pelajar-pelajar kita, untuk kita bagi pada pelajar kita lah. Sebelum ni kalau kita dalam kelas kan kita mana-mana pelajar yang bagus kan kita bagi token ke apa kan, ni dah online tak boleh nak bagi token apa ke kan, dia apa ke, jadi kita just bagi stiker macam gini, at least pelajar akan rasa appreciate lah, maksudnya rasa bangga lah, okay, rasa bangga lah, okay, pensyarah tengok aku punya works, macam tu kan, okay, pensyarah dah check, okay, dia bagi aku good work, okay, good job, macam tu kan. Jadi ini adalah stiker, okay, stiker yang kita boleh gunakan lah. Okay, apa yang saya conteng ni, dia akan sync lah dekat dalam kita punya Teams nanti, dia akan okay, dia akan dalam Teams nanti dia akan sync lah.
yang kita conteng semua-semua tu dia akan ada sama dalam kita punya Microsoft Team. Puan-puan boleh semak dan tengok sync ke tak. Kalau dia tak sync tu ada problem sikit lah, mungkin line atau dia bergantung jugalah kepada line. Kalau line dia kuat, cepatlah dia sync. Okay, kalau line dia slow, contoh tadi dekat Puan Azina latihan tadi tu, saya ada letak stiker good job. Okay, jadi tengok Puan Azina dapat tak? Dekat latihan ke? Oh, dekat sini, sorry. Dekat ni 3. Okay, sorry. Dekat 3, equation 3x tambah 4. Dia lambat sikit sebab dia nak sync. Okay, jadi kita tengok ada tak stiker tu kat situ. Jadi apa yang semua yang kita buat tu dia akan sync dalam Microsoft Team kita. Okay, untuk OneNote part saya adalah dah selesai. Jadi saya nak terangkan bahagian insert ni lah yang lebih banyak lah digunakan. Jadi kalau ada okay, noted. Okay, Puan Azina pun student pun boleh conteng jugalah dekat kita punya dekat bahagian section tersebut. Jadi kalau ada apa-apa soalan dalam beberapa minit lagi, boleh, kalau saya tak boleh jawab, mungkin Puan Suhana dengan Puan Azina boleh jawab lah. Okay, ada soalan yang lain lebih advance lagi besok. Okay, Puan Azina akan ajar macam mana nak ajar, nak savekan dia, okay, nak distributekan dia. Ini saya ajar basic untuk gunakan OneNote dalam OneNote lah, berbanding dalam Microsoft Team lah. Microsoft Team dia punya tools dia tak banyak macam dalam OneNote. Okay, ada tapi tak banyak. Okay, jadi kita lebih prefer pakai dalam OneNote ni. Okay, ada sebarang soalan? Saya nak bertanya soalan lagi ni. Soalan saya ada buat assignment, student akan hantar assignment lalu di bawah nama masing-masing. Cuma saya nak tertanya-tanya, file PDF student tu dia ada tak simpan di mana-mana folder dalam OneDrive supaya kita terus boleh access one time. Melainkan kita buka satu-satu nama kan, nama student ni ataupun kita buat guna review. Cuma saya tertanya, macam kalau kita guna Microsoft Form kan dia set folder dalam OneNote kan, OneDrive kan. Jadi kita boleh buka terus satu folder, terus semua PDF student ada dalam tu. Kalau OneNote ni ada tak dia dalam OneDrive tu? Kalau setakat yang saya pakai lah dalam dua semester ni, apa yang saya buat saya kena save satu-satu lah. Saya tak adalah dimasuk dalam OneDrive tu. Tapi mungkin kalau Puan Azina ada cara ataupun Suhana ada cara ke, kalau saya save satu-satu lah. Dia tak ada save dalam OneDrive saya, memang tak ada di save kan lah, automatic. Kalau saya boleh respon Puan, dalam OneDrive Puan, kalau Puan install OneDrive dekat Puan punya PC, dia memang tak masuk. Tapi dokumen yang student hantar, dia akan save dekat dalam OneDrive kalau Puan access OneDrive melalui web, OneDrive online. Dia akan ada satu folder dia tulis OneNote ke atau macam mana? Bila masuk OneDrive, Puan kena cari shared. Macam kalau Google Drive dia ada shared kan, SHARED. Okay. Lah OneDrive ni online bukan OneDrive yang install dekat ni. Okay. Cari shared. Okay, dekat shared tu Puan klik dekat tajuk Teams yang Puan klik kelas. Maksudnya kita terus pergi ke SharePoint Teams. Dia bukan SharePoint, tak dapat. Kalau saya tengok pagi tadi dia ada dekat, nak mudah akses pergi dekat OneDrive. Kalau dekat SharePoint macam kita tercari-cari. Ya, okay, kita pergi OneDrive boleh web. Yes. OneDrive web, lepas tu kita cari shared punya folder lah, shared punya bahagian. Pilih dulu Teams apa yang Puan nak cari tu. Oh, okey. Dia akan keluar recent document ke macam tu lah. Okey. Terima kasih. Okay.
ada lagi soalan? Kaitan? Puan, nak tanya, tadi yang masa Puan tunjuk awal-awal lah, so sebab saya pun dalam waktu sama baru download OneNote ni, so ada yang tertinggal lah. So bila Puan tengah discuss terangkan ni, saya buat dah sekali. So saya perasan dia ada collaboration, content, library dan teacher only tu kan, 3. So saya nak tambah yang student tu dekat mana? Yang setiap student, kalau kata ada 20 student, kita buat lah kan, betul. Yang student tu ada 20, dalam tu ada contohlah nota ke, kita nak letak exercise ke. Tu dekat mana? Kita nak add kat mana? Kalau yang kita nak tambah tadi tu Puan, semua kita kena buat student ataupun dia punya section untuk assessment tu, kita akan buat dekat Microsoft Teams. Oh, kita buat dekat Microsoft Teams. Okey. Puan tengok sekejap ya. Puan pergi dekat pergi dekat team yang Puan nak tu. Okey. Jadi dekat kelas notebook ni dia akan automatic create. Okey, kelas notebook ni sebab saya dah create, jadi kelas notebook saya tak create lagi. Dia akan ada benda-benda ni. Kalau kita ada kita dah masa awal-awal kita create team tu, kita ada 29 orang pelajar. Dia akan 29 orang pelajar akan ada tertera kat sini bersama dengan section yang kita create mula-mula. So yang means yang ini kita kena create dekat team dulu. So dia baru akan keluar dekat sini. Alright, saya ingatkan kena create kat sini before saya mencari. So betul lah. Kena apa-apa kena mula daripada team. Siri 1 tadi, siri 1 dah tunjuk. Maksudnya kita daripada team tu dia akan masuk kepada OneNote. Dia mula daripada Teams bagi ke OneNote. Alright. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ada lagi soalan? Soalan? Maaflah nak tanya sebab saya tak tengok yang depan-depan tadi, saya dah masuk ujung-ujung. Maksudnya yang kita tengah belajar ni, maksudnya budak memang pakai email Teams Kalau selain daripada, kalau kita tak pakai Teams, kita boleh create ke yang bilangan pelajar? Contoh kita pakai Gmail ke, pakai apa ke, tak boleh Kalau ini pendapat saya lah, kalau kita tak pakai Teams, kita jadi leceh lah Puan, kita kena create satu-satu. Dia tak boleh nak bug terus pergi ke apa yang maksudnya kita nak buat bug terus dekat OneNote tu, dia tak boleh lah. Kalau kita nak bug tu memang dekat Microsoft Teams. Dia memang mulanya, memang startnya daripada Microsoft Teams Puan. Okey. Menjawab Puan? Menjawab. Okey, terima kasih. Ada lagi soalan? Apa saya tambah sikit. Kalau kita pakai selain daripada domain yang sama, ataupun kita pakai Gmail kita personal, so kita punya access akan ada limitation lah sebenarnya. That's why kita usahakan juga pelajar ada account, dan memang setiap poli dan college community diberi account student dan juga pelajar. So that's why kita minta diorang gunalah. Begitu juga dengan Google sama. Kalau boleh pakai domain poli. Kalau pakai personal dia ada limitation lah. Yang memang dia dah strict sikit. Macam sekarang kan tuan-tuan perempuan hanya boleh access, boleh buka kamera, boleh on mic, tetapi tuan-tuan tak boleh nampak chat. Itu dia punya kekurangan dia lah. Dia macam tu. Dan bila kita share something yang kita boleh guna dalam Teams ni, hanya ORG sajalah yang boleh ambil. Macam link kami share dalam ni, directly kita boleh tekan lah. That's why kita nasihatkan pakai account institusi lah, sebab account institusi adalah education punya. So dia boleh access terutama untuk assignment lah. Assignment untuk kita guna pulih assignment lah di situ. Okay, satu lagi saya nak cuba share pasal yang distribute tadi tu. Okay, saya share sikit lah, kalau besok boleh demo lagi sekali pun tak ada masalah juga. Soalan satu tadi tadi ada berkaitan dengan okay. Contoh kalau tuan-tuan perempuan dah buat lah kan, contoh tadi kita kata kita dah distribute dah student kita ada empat section. Macam mana kita nak tambah?
Kalau misalkan tiba-tiba saya nak tambah satu section lah, tapi it takes time lah. Yang ni saya buat sekali je sebab orang student tu cepat sikit lah. Dan bila dalam kita punya Teams ni dia cepat sikit berbanding dalam kita punya OneNote, dia lambat sikit nak generate. Okay, so bila pergi dekat contoh kita nak distribute something, okay, dekat Alvina ni kita dah tadi sebenarnya asalnya 4 je. So saya nak tambah lagi section ni supaya dia distribute kepada semua pelajar juga, tambahan kita punya section. So tuan-tuan dan puan boleh pergi ke Class Notebook. Okay, buka dekat sini lah. Kalau buka dekat OneNote pun boleh, tapi dia take time, dia lambat. Kalau kita ada 30 pelajar pun agak take time lah. Saya nak tunjuk. Okay, pergi dekat distribution next section. Okay, pergi dekat distribute new section ni. Okay, so boleh tambah. Boleh tambah, tekan, kita nak tambah apa? Nak tambah, okay, saya dah ada lah, kita pass. Okay, so kita distribute sebab kita kata kita nak distribute kepada semua student. So kita distribute. Okay, so dia akan tambah lagi kat sini nanti. Tapi dia take time lah, kena buka balik, boleh cuba nanti. Boleh cuba sebab dia tak terus masuk dia tak terus masuk, kena take time. Okay, bagaimana pula untuk distribute yang lagi satu? Okay, distribute lagi satu adalah ni distribute new section group, bermaksud kaedah dia macam ni. Dalam test, kita ada satu lagi test. Dalam test ni, kita ada satu lagi test kat bawah sini. Ni, dalam test ada test. Itu adalah function untuk distribute new section group. Kalau distribute new section, kita akan dapat ni kat sini. So, tuan-tuan pun boleh try. Kat OneNote maybe take time. Tapi dekat Teams saya tengok dia keluar dulu. So, yang ni pun pernah ditanya, kalau jika kita dah create kita punya buku-buku section macam tu, kita boleh tambah tak? Boleh. So guna kaedah distribute new section ataupun distribute new section group. So dia akan distribute lah, cuma dia take time untuk kita dapat on the dot lah. Dia macam tu. Sebab makan masa sebab dia nak generate kalau dia ramai-ramai lah. Okay. Tengok dia keluar tak? Dia tak keluar lagi. Dia take time. So kita kena take time lah, tapi boleh tambah lah. So yang ni saya tambah tadi. So dia dah keluar lah. So new section group kat bawah sini. Dia punya contoh. Kalau new distribute section yang ni. Okay. So boleh cuba nanti tuan-tuan boleh tengok lah. Jadi tak jadi. Alright. Saya rasa saya tambah itulah sedikit berkaitan dengan tambahan menjawab persoalan kepada cik tadilah. Okay. Ada lagi pertanyaan ke? Boleh cubalah, boleh cuba. Sebab kita banyak lagi feature-feature kat dalam tu yang kita tak try dan take time untuk kita cubalah. Ada pertanyaan ke? Saya pun banyak juga belajar. Baru berapa sen pakai kan? Ada lagi ke? Ada nak bertanya apa-apa ke? Ada soalan ke? Tak ada? Soalan ke? Assalamualaikum. Dengar ke? Boleh dengar dah. Baru share. Assalamualaikum. Salam. Dengar ke? Okay, saya dengar. Okey, minta maaf. Saya punya line tu mungkin tak cantik. Yang tadi yang Puan Suhana tadi yang cerita tadi pasal nak tambah tu. Itu kita kena klik dekat salah satu student dulu baru kita add ke ataupun kat mana? Saya tak dapat tengok tadi dengan baik lah dia punya paparan dia tadi. Kita klik kat mana tu permulaan waktu sebelum kita nak add dia? Okey. Saya punya kembali. Minta maaf kena ulang tayang balik Apa tak apa, boleh, masalah. Okey. So bila kita buat buku kan, dah create Class Notebook kan. Okey. Ni saya buat directly daripada Teams. Saya tak buat dekat OneNote sebab ada OneNote dia take time. Test time tadi tak boleh juga. So saya test dekat Teams, dia keluar. Okay, so bila dia keluar, boleh pergi buka je buku tadi, buku kita ni kan.
Okay, group kita ni je. So pergi nak klik dekat, kat mana dulu? okay, tadi dia dekat sini. Dia off tadi kat sini. Oh, jadi kedudukannya tak kisah di mana-mana lah. Dekat welcome boleh, dekat content boleh ataupun kena pilih student. Apa? Macam mana tu? Kedudukan Buka je sini, tak apa, tak ada masalah. Open je sini. Open je buku dia sini. Okay, lepas tu klik dekat sebelah draw tu ada kelas notebook. Okey, draw kan. Okey. Terima kasih. Kelas notebook. Lepas tu klik je dekat distribute new section. Sebab dia bila kita tekan ni, dia akan automatic tanya kat kita nak distribute dekat student kita apa benda. Apa kita nak labelkan nama kita punya folder tu. Sebab dia akan distribute to each student. Okay. Kalau distribute page ni, dia more on kita punya page lah yang kita share untuk buat assignment dengan pelajaran. Ini biasa tapi tak ada masalah. So untuk distribute new section, dia akan create satu folder lain untuk section-section baru daripada setiap pelajar kita lah yang akan dapat. Okay, boleh ke membantu ke Cik saya Perbari? Okey, terima kasih. Saya terlepas yang tu tadi. Terima kasih. Okay, alright. Tak ada masalah. Okay. Dan untuk makluman juga, sebenarnya kelas OneNote ni tak semestinya kita buat aktiviti pelajar je. Sebenarnya kita boleh tulis juga buku-buku ni untuk kita punya buku kita sendiri lah. Dari segi untuk kita letak kita punya nota atau kita share dengan pensyarah ataupun kita buat nota meeting, mesyuarat, semua kita boleh masuk dalam satu buku. Ataupun nak buat buku resepi ke kan, kita boleh buat lah sama konsep dia. Sebab OneNote ni more on kepada kita punya buku yang kita registerkan lah. Okay, ada apa-apa pertanyaan ke? Cik Roshaimi ada lagi pertanyaan ke? Tanya aja bertanya ni. Ada lagi ke yang nak bertanya? Nak menunggu untuk sesi ketiga, sesi terakhir kita esok dengan Puan Alzina. Okay. Ada lagi ke? Okay, tak ada. Okay. Ada soalan? Ada soalan ni. Dah tak ada ke so? Cik Roshaimi ada ke? Saya nak simpan untuk esok. Esok. Masa kita distribute page tu ada isu sikit lah. Esok lah sebenarnya. Okey. Boleh, tak ada masalah. Untuk file attach, kita nak upload tu limit dia 50 MB. Okay. So limit lah sebab saya pernah try untuk masuk tag sekolah. Masa saya buat presentation dengan sekolah. Tak boleh. So sebenarnya dia limit. So, kita kena make sure kita punya size, kita punya file tu berapa banyak. Berapa size kita punya file tu lah. So, limit dia adalah 50 MB untuk kita upload. Okay, so that's why kalau tak berjaya tu, that means kena tunggu juga dan tengok juga keadaan line internet kita. Sometimes kita boleh ber-online tetapi kita punya speed untuk upload tu dia rendah. Bila rendah dia akan masa. Dan saya perasan bila saya run OneNote, saya nak print outkan dia punya soalan tu. Bila kita punya cycle tu dia tengah berpusing je tu, so sometimes kita kena tunggu kejap. Maksud saya adalah kita punya button save kita dekat OneNote tu, saya perasan lah bila kita nak print out kan dia tengah berpusing tu, so dia mungkin data kita akan ada masalah sedikit, so biasa saya akan fail. Saya upload saya punya print out. Okay. Okay, contoh dekat button ni lah kat atas ni. Okay, ini adalah button kita sync. So sometimes bila dia tengah sync tu dia tengah berpusing, kita pun letaklah insert. Okay, so dia depends on line internet kita juga. Sometimes tak berjaya ataupun jadi size lah. So kita kena tahu juga berapa banyak. Kalau line internet kita tak ada masalah, okay, tak ada masalah lah. So kalau macam kata ada masalah, so dia akan bagi error lah. So apa yang saya perasan bila dia tengah pusing tu je, mungkin line internet kat rumah saya tak berapa elok. So kita akan akan ada error lah. Dia macam tu. Itu yang saya perasan sebab kita punya download dengan kita punya upload tu dia ada beza biasanya kalau line internet kita ni. So it depend kat situ. Cuma size untuk kita print out adalah 50 MB saja bila kita nak print out masuk ke dalam kita punya file lah. So konsep yang lain adalah maybe kita boleh share link
Itu pun salah satu konsep lah. Sharing, kalau misalkan tak boleh juga alternatif adalah sharing lah, seperti mana tadi nak tanya pasal macam mana kita nak save PDF tu, ataupun kita kena tambah lah, kena cari alternatif lain lah, sebab sometimes internet tak berapa elok kita gunakan pada ketika itu. Right? Ada satu pertanyaan lagi tu? Jika tidak ada, saya rasa mungkin semua menunggu untuk kod untuk kita. So, kita ada lagi tak? Kalau tak ada, saya nak close untuk sesi kita yang pertama. Sesi kita yang kedua. Dan minta maaf kan, saya pun terlupa button record tadi, jadi dia hampir 30 minit lepas lah. Tapi hopefully kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Siapa yang dah join group Telegram kami tu sebenarnya boleh je bertanya, kalau kita cuba membantulah untuk menjawab. Kalau tak boleh, kita akan try cuba coaching lah macam mana by WhatsApp ke by apa tu, kita cuba membantulah mana yang kita tahu. Sebelum saya share semula. Video rakaman ni nak dapat mana Kejap, saya tunjuk balik. Mungkin masuk kemudian kan. Tak apa. Sebentar. Yang mungkin terlepas kami punya perkenalan tu, slide video tu biasa kita up dalam kita punya YouTube. So tuan-tuan boleh check dekat YouTube e-learning Politeknik Mersing. So ini adalah link di bawah YouTube satu, boleh tengok macam mana kita nak create themes dan lepas tu kita create terus kelas notebook. Untuk FB pula pun saya ada up juga di dalam FB e-learning PMJ, so boleh dapatkan link itu juga. Dan YouTube kita pun kita ada letak juga kita punya siri webinar yang tahun lepas kita buat masa pengenalan mengenai Teams, pengenalan mengenai kelas notebook, Sway dan juga lain-lain lagi lah, application Microsoft dan juga beberapa video lain berkaitan lah. Seterusnya ini adalah grup Telegram, grup Telegram kami. So boleh join, boleh bertanya, boleh share info, boleh share tips. Tidak bermaksudnya kami je share tips, tetapi semua boleh share tips jika ada info dan tidak orang kata terhad kepada Microsoft saja, tetapi open. Google ke, Padlet ke, CDOS ke, kita share apa yang kita tahu. So grup ni tu open untuk semua bertanya dan juga memberi pendapat. So sebagai nak menutup, sebelum menutup tu saya bukakan dahulu. Borang kehadiran khusus dan research webinar kelas notebook series 3.2. So tuan-tuan boleh type https sinurl.com kelas notebook series 2. So boleh type. So perlu pakai email personal masa isi link tu sebab kita nak auto generate. CJ kita adalah auto generate terus lepas tuan-tuan menjawab orang kehadiran dan juga maklum balas, sudah akan auto generate. Jangan gunakan akaun institusi. So bila akaun institusi dia tak dapat nak link sync, jadi dia tak keluar, dia cuma keluar borang pengesahan saja. So minta tuan-tuan guna email personal. Yang boleh Gmail lah, kalau boleh Gmail isikan dalam borang tersebut. Dan selepas selesai, automatik dia akan keluar CV tersebut. Dan tuan-tuan boleh hantarlah kepada UITL untuk klaim hari berkhusus. Dan kita buka kehadiran kita hanya sehingga pukul 5 petang ini saja. So dah habis ni, kalau sempat ni boleh buka, boleh isi kehadiran kami. Terus dapat sijil. So yang lepas tu tak dapat sijil tu nanti kena kerja balik kami sebab kita tengok balik sama ada daftar atas email institusi ataupun email Gmail yang kita minta. Dan akhir sekali adalah redeem. Bagi yang baru join boleh try login, daftar, sign up Microsoft Education Center MEC. So kita bagi juga token untuk tuan-tuan boleh claim dekat Microsoft Education Center. Token kita hari ini adalah CAKD CA3D 21. Ini di bawah Puan Azrin lah token.
Okay, so once dah claim ni akan dapatlah beberapa jam bersama dengan Puan Azrin pada hari ini dalam transkrip. Transkrip kan bukan sijil, dia transkrip. So transkrip itu boleh dikumpulkan sebenarnya untuk dapat air buku, tapi kami pun dah bagi juga sijil insert tu, tak ada masalah. So apa function MEC ni yang tuan-tuan perempuan boleh kumpulkanlah collect point untuk tuan-tuan perempuan nak apply MIEE ke, okay, nak jadi MIE trainer ke, tu bolehlah try untuk belajar. Dia adalah satu platform untuk belajar secara online lah. Berkaitan dengan fakta-fakta, teori-teori berkaitan dengan Microsoft punya application yang diberikan kepada kita. Okay, so terima kasih Puan Azrin. Berdahulu saya ucapkan terima kasih kepada Puan Azrin. Terima kasih semua. Maaf kalau ada kurang. Sudi berkongsi hari ini. So hari ini pun adalah first time dia berkongsi bersama kami. Setiap kali kami buat webinar, kita akan cuba bawa orang baru mencuba. Sebab experience kita berbeza dan feature pun makin bertambah banyak feature baru. So boleh membantu tuan-tuan dan perempuan lah macam mana nak menggunakannya dari segi teknik sampailah kepada tuan-tuan boleh bagi ekspor kepada feature yang lebih advance lah. So untuk siri ketiga kita akan bersama dengan Puan Azrina Hamdan. So dia dah agak lama lah pakai kelas notebook tu. Dan kita pun masih lagi belajar feature-feature baru yang updating daripada Microsoft. Okay, jika tidak ada apa-apa, ya. Assalamualaikum Puan. Kalau yang siri 1 tu saya isi kehadiran guna email institusi, so macam mana nak dapat dia punya tu sijil tu? Nanti Puan Hayati boleh WhatsApp kepada Puan Lily Suraya. Ada nombor telefon ke macam mana ke nak contact? Ada sebenarnya dekat tak ada kan? Memang isi hari tu ke kehadiran? Saya isi tapi guna email Poli. Guna email Poli. Tak apa, boleh WhatsApp kepada saya, tak apa. Nanti boleh WhatsApp kepada saya. So saya macam mana nak cari nombor telefon tu? Alamak. Saya ada operator dekat Poli Mersing. Kan macam mana? Dalam Telegram. Dalam Telegram pun boleh. Dah masuk grup Dah masuk grup Telegram tu boleh tanya. Nanti saya ni lah. Saya jawab. Okay, baik. Okay. Alright, jika tidak ada apa pertanyaan, terima kasih tuan-tuan dan puan yang sudi join webinar kami pada hari ini. Harap ilmu yang kita kongsi pada hari ini dapat memanfaatkan kepada semua. Secara rasa tak kisahlah yang buat penulisan pun tak ada masalah. Boleh guna pakai kelas notebook ataupun OneNote ni untuk penulisan masing-masing. So jika ada kekurangan daripada pihak kami mohon maaf. Kami mencuba untuk berkongsi sedikit ilmu yang kami ada, mungkin tuan-tuan puan boleh gunakan untuk kelas masing-masing. Cara nak menggunakan dia adalah depends kepada cara tuan-tuan puan juga. Sebab ada orang mungkin dia letak banyak sangat email. Ada orang mungkin dia ada cara dia sendiri guna poster letak dalam kelas notebook. Ataupun mungkin juga ada cara-cara yang lain. So kita berkongsi pendapat lah apa yang kita amalkan dan kita tengok apa yang pelajar bagi feedback kepada kita dan responnya macam mana. Okay, so itu saja dari saya. Okay, kita tunggu sampai pukul 5 petang untuk borang kehadiran. Tuan-tuan boleh isi dan submit lah. Kita terus dapat e-sijil daripada pihak kami. So jika tidak ada apa-apa, terima kasih dari saya. Dan kita berjumpa untuk esok pukul 21 untuk siri terakhir kita, siri ketiga kelas notebook bersama Puan Azrina Hamdan. Okay, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Puan. Terima kasih. Terima kasih. Take care, stay Terima kasih. safe. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Su and the team. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih John. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum.
Puan Su nak tanya. Ya. Link kehadiran tu dalam Telegram ke? Dalam Telegram kita tak letak. Mana nak dapat yang kehadiran tu? Alamak. Boleh ambil terus tak type tak? Cik Alina. Sebab tadi macam tak nampak. Saya nampak yang apa, yang template yang class note tu kan. Tu ada share QR code tak? QR code tak ada. Tak. Ni kita share slide ni. Nampak tak? Slide. Kita tak boleh nak share dalam group tu sebab ada yang tak join kan. Tadi Su ada share slide macam tak nampak. Dia kerja template ni je. Dia terus off Sorry saya tak. Ada. Sekejap. Saya share dulu. Okay. Memang share tu dia tak off. PowerPoint je. Saya tak tanya. Boleh nampak ke? Dia keluar yang apa, template yang tu juga. Template yang kelas untuk kelas note ni je. Tak nampak yang tu. Betul. Saya pun tak nampak. Tak nampak. Maaf kalau saya boleh mencelah. Boleh. Dekat sini kan, ni Nurul Kak Su. Kan Kak Su ada share ni borang kehadiran ni kan, ada link. So gerakkan cursor, terus boleh klik pada link ni. Tak, dia orang daripada luar. Bila dia guest luar tu dia tak dapat. Dia tak boleh access. OIG kita boleh, tak ada masalah. Nurul daripada dalam tak apa, tak ada masalah. Tapi nak saya baca kan, tuan-tuan perempuan boleh type. Nampak tak? Kata problem internet je ni. Sebab dekat dalam, sebab borang kehadiran dalam Gmail tu bertarikh 10 Jun. So kalau nak guna boleh. Boleh. So kita retype and kita send lah walaupun tarikh dekat situ 10 Jun. Boleh tak? Sekejap saya tanya kita. Boleh tak? Boleh. Retype balik. Boleh je. Boleh tak apa. Puan hantar je. Tak ada masalah. Nanti kita retype. Baiklah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Kalau orang lain tak ada masalah, si PM Su je lah. Boleh. Boleh cek. Okey. I bagi link. Ada lagi tak yang ada masalah? Paparan saya memang tengah share PowerPoint. Thank you Su. Thank you semua. Terima kasih. Puan Su, saya rasa kalau nak guna borang yang dekat dalam Gmail tu 10 Jun tak boleh. Boleh. Sebab dia dah close kot. Tak boleh. Saya memang tak nampak paparan saya share. Memang tak nampak. Untuk kehadiran, pengesahan kehadiran memang tak nampak. Saya rasa pakai internet tu. Sebab saya okey dah tengok kan mungkin. Sekejap saya buka PowerPoint saya. Okey, saya cuba share directly daripada Teams ke window lah. Tak ya Puan? Line problem. Boleh nampak ke paparannya? Okey. Okey.